Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua berada dalam keadaan baik sentiasa, insya-Allah. Jadi seperti mana biasa, Ustaz hadir hari ini untuk kita sama-sama membuat perbincangan jawapan daripada proses gerak gempur yang telah awak lakukan untuk pusingan pertama, gerak gempur fasa yang kedua. Jadi insya-Allah Ustaz akan sediakan slide tepi ni, awak semua boleh tengok sama-sama untuk ibadah 50 markah bahagian B lah, sebab ibadah ada dua kertas. Dia kongsi dengan satu lagi akidah, dalam bawah tajuk ulum syariah. Baik. Jadi untuk soalan yang pertama, bulatkan jawapan yang betul. Soalan nombor 31 hingga 40. Pilih rukun tayamum. Alif, menyapu muka, menyapu telinga, menyapu kepala, membasuh kaki. Jadi anggota tayamum ada dua saja, muka dan tangan ke siku. Tangan ke siku tak ada, maka jawapan yang betul adalah menyapu muka. Telinga tak perlu, tayamum tak perlu basuh telinga, tak perlu menyapu kepala, kepala tak perlu, muka yang penting. Kemudian tak perlu juga membasuh kaki. Baik, soalan nombor 32. Perkara yang haram dilakukan ketika berhadas besar. Apa yang tak boleh buat, haram dilakukan ketika dia berada dalam keadaan hadas besar. Hadas besar ni khid, dia dalam keadaan dalam keadaan berhadas besar lah. Jadi pertama doa mestilah boleh. Yang kedua zikir, yang dal tahlil, jim solat. Berarti solat yang tidak boleh dilakukan ketika orang berhadas besar. Dia kena mandi wajib dulu. Dia kena mandi dahulu, dia wuduk baru dia boleh solat. Selagi dia tak mandi, maka dia masih lagi berada dalam keadaan berhadas besar. Baik, soalan nombor 33. Berikut ialah perkara yang menyebabkan hadas besar kecuali. Tolong faham bila soalan ada perkataan kecuali. Berarti dia cakap berikut ialah perkara yang menyebabkan hadas besar. Semua ni adalah perkara yang menyebabkan hadas besar. Kecuali satu yang bukan. Apa dia? Pertama, nifas. Orang lepas bersalin ni semua kan. Ba, wiladah. Jim, hilang akal. Dal, keluar air mani. Berarti jawapannya jim, hilang akal. Dia bukan tergolong dalam golongan yang menyebabkan hadas besar. Hilang akal ni fikiran dia dah tak betul lah. Wire terputus sikit. Baik, soalan nombor 34. Apakah hukum bersuci sekiranya berhadas besar? Apakah hukumnya bersuci kalau dia berhadas besar? Maka hukumnya adalah wajib. Bukan makruh, bukan sunat dan bukan harus, tapi wajib. Kalau keluar air mani dengan sengaja dan sebagainya, keluar khid, nifas, ibu berlepas bersalin sebagainya, maka dia perlu wajib mandi semula. Mandi wajib. Baik, soalan nombor 35. Laungan azan menandakan masuk waktu apa? Imsak, bukan. Syuruk, bukan. Ba, solat, betul. Jawapannya ba. Jadi laungan azan tu dekat masjid menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi adalah masuk waktu solat. Bukan sahur, sahur puasa. Baik, 36. Apakah rukun solat jenazah? Pertama, membaca tahiyat awal. Solat jenazah tak ada tahiyat awal. Ba, membaca tahiyat akhir. Mana ada tahiyat akhir pula? Jim, membaca doa iftitah. Solat jenazah tak perlu baca doa iftitah. Yang ada dalam rukun solat jenazah adalah membaca suratul Fatihah pada takbir yang pertama. Ada berapa takbir solat jenazah? Ada 4 takbir. Takbir pertama surah Fatihah, takbir kedua selawat, takbir tiga doa untuk jenazah, takbir keempat pun doa untuk jenazah. Baik, baca surah Fatihah adalah wajib. Dia duduk dalam rukun jenazah. Tak baca tak sah solat. Nombor 37. Pilih syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Siapa yang kena puasa? Orang uzur. Yang perempuan uzur boleh puasa tak? Tak wajib. Tak boleh puasa untuk dia. Jim, musafir. Tak wajib lah. Kalau dia nak puasa, puasa. Tak nak, tak apa. Musafir ni orang yang keluar daripada tempat dia.
dia pergi berhijrah tempat lain, dia balik, dia pergi urusan outstation dan sebagainya, musafir. Kemudian haid. Okey, uzur ni tadi untuk wanita, uzur yang sakit, okey, yang sakit, atuk-atuk, nenek-nenek yang dah sakit, dia perlu makan ubat, perlu ambil gas dan sebagainya lah. Haid ni untuk perempuan lah, haid yang datang, haid darah dan okey. Maka jawapannya B. Baligh ni orang yang dah boleh, yang dah sampai peringkat usia dia. Okey, yang lelaki dia dah mimpi, yang perempuan dia dah datang haid. Tapi dia dalam keadaan baligh, dia dah tahulah benda tu baik, betul, salah, haram ke tak haram dan sebagainya, maka dia duduk dalam golongan yang baligh. Maka syarat wajib puasa mesti dia dah baligh. Baik, soalan nombor 38. Apakah hukum bercakap ketika azan? Alif sunat, ba harus, jim wajib, dal makruh. Ketika azan sedang berkumandang, makruh kita bercakap. Makruh ketika kita bercakap ketika azan sedang berkumandang. Sama ada di telefon, di laptop, di TV dan di sebagainya. Bila ada azan, senyap. Bila azan dekat masjid, apatah lagi kita dalam masjid, kita berborak pasal-pasal benda-benda yang tak sepatutnya, maka hukumnya makruh. Okey. Kena elakkan daripada melakukan benda-benda yang makruh. Baik, soalan nombor 39. Solat yang tidak boleh dijamakkan ialah apa dia? Solat subuh jawapan dia. Solat asar boleh, zuhur, isyak boleh. Baik, soalan nombor 40. Hukum solat jenazah ialah sunat hayat, sunat ab'ad, fardu ain ataupun fardu kifayah. Maka hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Kalau satu tempat tu ada orang dah buat, kita tak buat, tak apa. Kalau fardu ain, solat fardu kita adalah fardu ain. Semua orang kena solat sendiri-sendiri. Semua orang kena solat masing-masing. Dia dapat pahala masing-masing, individu. Kalau fardu kifayah, dia macam dalam kumpulan. Boleh salah seorang yang tolong selamatkan. Baik, soalan 41 hingga soalan 45 ialah tandakan right pada pernyataan yang betul dan tandakan pangkah pada pernyataan yang salah. Tandakan betul pada pernyataan yang betul. Right lah, tanda right macam tu. Okay, baik. Soalan 41. Menghadap kiblat adalah perkara sunat tayamum. Jawapannya betul. Orang yang sakit wajib menutup aurat ketika solat. Betul. Solat boleh dilakukan dalam kenderaan. Boleh solat. Kalau boleh berdiri. Dalam kapal terbang, dalam kapal, dalam helikopter, dalam kereta. Baik. Soalan nombor 44. Solat maghrib boleh dikasarkan? Tak boleh. Soalan 45. Solat jenazah dilakukan seperti solat fardu? Bukan. Solat fardu ada rukuk, ada sujud, ada waktu dia. Solat jenazah bila-bila masa nak solat boleh. Baik. Soalan 46 hingga soalan yang ke-50. Isikan tempat kosong. Baik. Ada muslim, ada salam, ada membatalkan, ada takbiratul ihram, ada muazzin. Solat ialah perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram. Siapa yang salah betulkan. Ikut ustaz punya jawapan. Tulis semula. Lepas ni jangan salah. Solat ialah perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram. Kemudian dan disudahi dengan apa? Salam. Tu erti solat. Solat dimulakan dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey. Setiap muslim wajib mendirikan solat. Setiap muslim wajib mendirikan solat. Dia Islam, dia kena solat. Bercakap dengan sengaja boleh membatalkan solat. Sesaja cakap. Tengah solat, dia bercakap dengan adik dia. Adik tolong ambilkan air. Batal solat dia. Baik. Muazzin ialah orang yang melaungkan azan. Muazzin tu Bilal lah. Okey. Nama selain daripada Bilal ialah dipanggil sebagai muazzin. Orang yang mengalunkan azan. Memanggil orang lain. Soalan 51 hingga 55. Tuliskan betul. Tulis, jangan tanda. Bila dia suruh tulis, awak tulis. Bila dia suruh tanda, awak tanda. Tuliskan betul pada pernyataan yang betul dan salah pada pernyataan yang salah. Disunatkan melewatkan bersahur. Soalan nombor 1, disunatkan melewatkan bersahur. Betul. Sahur disunatkan kita melewatkan dia sedikit. Jangan sampai dah azan. Dia ada waktu dia. Okey, 5 minit sebelum azan kita makan. Makan ringan-ringan lah, makan kurma, minum air boleh lah. Okey. Ataupun 10 minit sebelum azan kita makan dulu, kita minum.
52. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk. Jawapan dia betul. Boleh lah kalau dia sakit. Kalau tak sakit boleh tak? Tak boleh. Dia ada kudrat. Dia ada tenaga. Dia boleh berjalan. Tadi elok kau pergi shopping. Solat kau boleh duduk pula. Maka tak boleh. Dia kena berdiri. Ini untuk orang yang sakit. Orang dah tua. Kaki dia sakit, patah dan sebagainya. Solat Jumaat dilakukan dalam waktu asar. Ada kenapa pula kan? Solat Jumaat dilakukan pada waktu zuhur. Kan tengah hari. Pukul 1 orang pergi solat zuhur kan. Orang nak pergi solat Jumaat. Dia pergi waktu pukul 1. Bukan pergi pukul 4. Itu orang balik kerja. Maka jawapannya salah. 54. Murtad adalah salah satu sebab yang membatalkan puasa. Murtad salah satu sebab membatalkan puasa. Jawapan dia betul. Orang yang murtad ni dia keluar daripada Islam. Mula-mula dia sahur tadi dia Islam. Lepas tu dia keluar. Dia cakap saya nak keluar daripada Islam. Waktu dalam bulan puasa tadi, maka terbatal puasa untuk dia. Dia dah bukan Islam lagi. Baik, 55. Tiada solat sunat selepas solat fardu subuh. Jawapan dia betul. Tiada solat sunat selepas daripada waktu subuh. Solat ba'diyah tak ada selepas daripada solat subuh. Baik, soalan 56 hingga 60. 56. Dia kata Ali berwuduk tanpa menyapu air di kepala dengan sengaja dan terus menunaikan solat asar. Apakah hukum solat asar Ali? Ali tadi ambil wuduk, lepas tu dia terlupa nak sapu bahagian kepala. Maka apa jawapan dia? Hukumnya adalah tidak sah. Teng tereng. Kenapa? Sebab alasan dia, menyapu air di kepala adalah rukun wuduk, wajib. 4 anggota yang wajib. Basuh muka, niat sekali. Kemudian basuh kepala. Basuh muka, niat basuh muka. Kemudian tangan ke siku, basuh sebahagian daripada kepala. Kemudian basuh kaki. Baik, soalan seterusnya 57. Tempoh haid Zainab selama 7 hari telah selesai. Zainab mandi wajib tanpa membaca basmalah ataupun baca bismillahirrahmanirrahim. Zainab dia tak baca bismillahirrahmanirrahim tengah mandi wajib kat dalam bilik air. Apakah hukum mandi wajib Zainab tadi? Hukumnya adalah sah. Sebab apa? Sebab membaca basmalah ataupun membaca bismillahirrahmanirrahim adalah sunat. Sunat dia buat, dia dapatlah pahala. Dia tak buat, dia rugi. Jadi hukumnya tadi adalah sah. Baik, soalan 58. Ahmad bermusafir untuk menziarahi datuknya di kampung sejauh 150 km. 150 km, 150 km. Apakah solat yang boleh dijamakkan? Semua solat boleh dijamakkan kecuali solat subuh. Zuhur boleh, maghrib boleh, isyak boleh, asar boleh. Awak boleh tulis antara salah satu jawapan ni dekat 1 dengan 2. Okey? Solat zuhur dengan asar, maghrib, isyak. Itulah. Baik, soalan seterusnya. Aminah berpuasa di bulan Ramadan. 15 minit sebelum masuk waktu maghrib, beliau telah kedatangan haid. 15 lagi nak masuk waktu maghrib, tiba-tiba Aminah didatangi haid, darah. Apakah hukum puasa Aminah tadi? Maka hukumnya adalah batal. Tak sah puasa dia tadi. Alasannya kenapa? Sebab haid adalah perkara yang membatalkan puasa. Macam orang makan lah. Belum masuk waktu maghrib lagi, 15 minit lagi. Maghrib pukul 7, dia pukul 6.40 dia dah makan dah. 6.45 dia dah makan. Dia tak sabar langsung nak makan. Dia dah pergi makan, baru azan. 15 minit kemudian baru azan. Maka batal puasa dia. Samalah dengan situasi Aminah ni tadi. Maka Aminah kena gantilah puasa kamu. Baik, 60. Aziz melaksanakan solat sunat hari raya pada pagi 10 Zulhijjah. Tuliskan lafaz niat solat sunat hari raya tersebut. Maka inilah lafaz solatnya. Usalli sunnatan Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku solat sunat Aidil Adha 2 rakaat, rakaatain 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah cukup sekadar itu saja. Kita jumpa pada pusingan yang kedua.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.